Lewat-lewat ni kita lihat berbagai jenis offer saringan darah yang bukan dijalankan oleh doktor ataupun pusat-pusat perubatan pun. Datang daripada promo di tepi jalan. Ada farmasi yang boleh buat blood testing juga, supaya farmasi dalam akta dia tak bertauliah untuk ambil darah pun kepada you, but mereka pula akan buat interpretasi darah ni. So kita boleh fikirkan sama ada kena buat test-test yang lebih lanjut to see whether the ratio ni ada link kepada masalah jantung dan sebagainya. Sekiranya tak ada, dan maka individu ni tak perlulah dikelentongkan untuk ambil ubat-ubat kolesterol. So this is very important for you to faham. Sebagai pengguna pun kena question sekarang ni. Bukan semua apa yang doktor katakan tu betul juga. Yang agak concerning today juga is to know vitamin D sangat-sangat rendah di kalangan masyarakat setakat ni, because mungkin pendedahan pada cahaya matahari sangat kurang, tak keluar, pemakaian yang cukup gelap and terlebih tutup. All of this menyebabkan vitamin D ni semakin lama semakin drop. Medical field ni pancreatic cancer Bersama saya Dr. Roland Victor. satu benda yang one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. But at every second of your life you either earn or learn. Batu Medic Show. Okay, welcome to another episode of Lesung Batu Medic Show bersama saya Dr. Roland. Hari ni saya nak bincangkan tentang blood test. Blood test ni salah satu topik yang agak close kepada hati saya. Itulah kerja saya hari-hari untuk lihat bacaan-bacaan blood test. Saya nak bagi tahu apa yang anda perlu tahu, apa anda perlu lihat dalam satu ujian ataupun saringan darah. Sebelum anda pergi untuk buat ujian dan saringan darah, you have to know this. And kena tahu mana you pergi mengambil saringan tersebut, siapa akan membuat interpretasi kepada saringan tersebut. Lewat-lewat ni kita lihat berbagai jenis offer saringan darah yang bukan dijalankan oleh doktor ataupun pusat-pusat perubatan pun. Datang daripada promo di tepi jalan. Ada farmasi yang boleh buat blood testing juga, supaya farmasi dalam akta dia tak bertauliah untuk ambil darah pun kepada you, but mereka pula akan buat interpretasi darah ni. Okay? Dan ramai orang berharapan bila mereka buat interpretation, bila tengok kat tepi-tepi ni, kalau dia bold ataupun kalau dia lebih gelap sikit, mereka ada masalah. Sebenarnya pengambilan ataupun penghitungan blood test ni bukan macam tu. Apa yang benda yang biasanya kita akan lihat dalam blood test, saya nak rungkai beberapa benda. Okay? So kita akan lihat pada what is necessary, apa yang perlu, apa yang boleh ditambah, dan apa benda-benda yang mungkin kalau ada ciri-ciri ataupun simptom-simptom yang perlu dilihat secara detail, anda boleh minta doktor perubatan anda untuk menjalankan ujian tersebut. But mana-mana you buat, dengan mana-mana makmal you buat pun, akan ada kadang-kadang angka-angka yang berbeza. Okay? Because mereka ada standard sendiri. Mereka ada perhitungan ataupun mereka gunakan unit-unit tertentu, dan mereka akan memakai julat-julat tertentu. Tetapi kepada doktor-doktor yang betul-betul mahir membaca blood report, saya secara peribadi takkan bergantung kepada angka-angka di tepi ni, sebab kita kena lihat the whole blood test ni secara kolektif. Dia sebenarnya interconnected, not singleized. Maksudnya apa yang berlaku di bahagian tertentu mungkin ada crossover kepada bahagian-bahagian lain dalam badan. Because badan kita ni unik. Dia tak ada macam ginjal beroperasi tanpa jantung, jantung tak beroperasi tanpa otak, dan anggota-anggota kaki tak beroperasi tanpa paru-paru macam tu. They all interconnected. The whole biochemistry is very unique. Lepas tu bila kita tengok blood test ni ialah we understanding the whole biochemistry of the body secara total. Okay. First thing biasanya akan datang ialah kita akan tengok kepada sel darah merah ataupun hemoglobin dengan red blood cell, dan juga pecahan-pecahan lain seperti MCV, MCH dan sebagainya. Okay, kenapa benda-benda ni penting? Red blood cell, hemoglobin ni akan membawa maksud pengaliran darah dalam badan, berapa banyak bilangan sel darah merah, dan juga hemoglobin yang jadi pembantu untuk him, untuk pegang oksigen untuk dibawakan kepada dalam badan. Sekiranya ada individu yang biasanya datang dengan hemoglobin lebih rendah, mungkin doktor akan suggest untuk buat ujian-ujian penambahan lanjutan. Nak lihat pada ferritin, nak lihat pada B12, nak lihat pada folic acid dan sebagainya. Okey. Kedua, kita akan lihat pada sel darah putih. Sel darah putih ni akan lihat pada beberapa benda. Sama ada badan kita ni ada sel darah putih yang cukup sebagai satu sistem ketenteraan untuk jaga
kesihatan badan you daripada anasir-anasir seperti bakteria, virus ataupun patogen fungal dan sebagainya. Okay? So, kita akan lihat pada neutrophil, limfosit, monosit, eosinophil, basionophil. Kalau ada orang yang ada alergi yang berlebihan juga, benda-benda macam eosinophil ni akan mula naik. Okay. Lepas tu kita ada platelet. Platelet ni kita biasanya sunting, ramai akan fikirkan tentang pembekuan darah dan blood thinning. Biasanya kalau orang yang ada denggi, mesti akan terfikir, doktor akan tengok platelet dengan hematokrit ni tinggi ke, rendah ke dan sebagainya. Lepas tu ada satu segmen inflamasi yang kita lihat pada ESR, erythrocyte sedimentation rate. Ni pun sangat-sangat penting. Dan kita akan pergi kepada general biochemistry, kita tengok pada lipid ataupun kolesterol. So kebiasaannya kolesterol punya drama ni biasanya takut kolesterol tinggi. Tetapi pemahaman kolesterol ni perlu dihayati dengan lebih mendalam. Tengok pada total kolesterol, tengok pada triglyceride. Kalau triglyceride tu sangat rendah, adakah individu ni perlukan apa-apa ubat kolesterol dan sebagainya? Jawapannya tidak. Tetapi hanya bergantung kepada angka dan tidak menjalankan investigasi yang lebih lanjut kepada individu tersebut. Dan bila dikata walaupun kolesterol dia tinggi, triglyceride rendah, tetapi HDL yang selalu dikatakan sebagai kolesterol bagus tinggi, dan terjadi isu. Faham? So even LDL, low density lipoprotein, sometimes some individual triglyceride dia rendah tapi LDL dia sangat tinggi. Tapi harus ingat, ada banyak juga pecahan LDL yang mungkin tidak dibuat dalam blood test biasa. Dan kita kena fikirkan sebagai doktor perubatan, ada tak individu ni mengamalkan gaya hidup yang sangat-sangat disiplin, very good lifestyle, tak makan benda-benda goreng, tak makan benda-benda yang terlampau high fat dan sebagainya, tetapi dia mengamalkan good fats. Maksudnya makan MCT oil, ambil olive oil, ambil butter sedikit, minyak sapi dan sebagainya, tetapi LDL dia lebih tinggi. So kita boleh fikirkan sama ada kena buat test-test yang lebih lanjut, apolipoprotein A, B to C, whether the ratio ni ada tak, ada link kepada masalah jantung dan sebagainya. Sekiranya tak ada, dan maka individu ni tak perlulah dikelentongkan untuk ambil ubat-ubat kolesterol. So this is very important for you to faham. Sebagai pengguna pun kena question sekarang ni. Okay? Bukan semua apa yang doktor katakan tu betul juga. Lepas tu kita lihat pada segmen ginjal. Di mana segmen ginjal kita lihat pada garam, sodium, potassium, chloride. Ada yang juga macam akan order magnesium dalam your blood testing. Lepas tu kidney function kita tengok pada urea, creatinine. Lepas tu ada satu segmen unit yang beri EGFR. Kita melihat pada ability kidney untuk membuat filtrasi. Lagi tinggi angka tu lagi bagus. Lagi rendah kita risau akan masuk pada kidney failure. Kalau kidney failure itu secara berlarutan akan menyebabkan mungkin perlu pergi kepada dialisis dan sebagainya. Dan juga ada isu-isu lain seperti kalsium, corrected calcium dan juga fosfat. Kalsium, corrected calcium, yang ni kita akan lihat sebagai satu angka yang sangat penting. Kita akan cross over nanti kepada isu lain seperti vitamin D dan sebagainya. Next, liver function. Liver function kita lihat pada kandungan protein dalam badan dan juga bilirubin, pemecahan hemoglobin yang dalam sel darah merah tadi untuk dikitar semula. Dan juga ada beberapa enzim dalam liver. Setiap enzim ni seperti alkaline phosphatase, gamma, GT, AST, LT ni, all of these enzim ni ada kepentingan dia secara terperinci. Ada fungsi untuk metabolisme, untuk toksin, ada yang kalau pengambilan alkohol berlebihan, GGT akan meningkat. Kalau lifestyle, rehat tak cukup, liver you akan mengalami tekanan. So inflamasi dalam liver akan berlaku. Dan kalau ada individu yang mungkin mengalami fatty liver syndrome ataupun ada obesity, maka angka-angka ni akan meningkat because liver tu tengah tertekan untuk stabilize all the metabolic activity dalam badan. Okay. Lepas tu kita lihat pada gula. Gula biasanya kita akan lihat pada glukos. Sama ada dalam bentuk fasting, sama ada berpuasa 7 ataupun 8 jam ataupun non-fasting situation. Tetapi yang paling menarik ialah satu special chemistry dinamakan HbA1c. HbA1c ni ialah kita tengok pada glycation punya condition dalam badan antara 90 hingga 120 hari. Kita nak tengok cara pengambilan gula dalam badan ni agak tinggi tak dalam masa 3 bulan 4 bulan. Disebabkan ada individu-individu bila dah tahu nak buat medical check up, dia akan cuba cover up. Dia puasa 2-3 hari tu untuk pastikan glukos dia betul. Tapi bila pergi kat klinik,
HbA1c dia memang tinggi, mungkin antara lebih pada 6.5, 7, 8, ada sampai boleh 9 lebih pun. Tu semua dalam krisis pengambilan gula yang melampau-lampau. Okay, then kita lihat pada endocrine. Endocrine ni mungkinlah subjek yang saya suka. Banyak saya lihat pada masalah hormon semua di klinik. Thyroid sangat-sangat penting sebab thyroid T3, T4 dengan TSH ni, TSH bagi signal daripada otak ke anggota thyroid, dan T3, T4 ni ialah untuk mengawal metabolisme badan. So sekiranya zat besi kurang, zat iodin kurang, maka thyroid ni akan mula rendah. So metabolisme dalam badan akan mula menurun. Dan ada banyak crossover antara thyroid dengan kortisol, thyroid dengan ovari, thyroid dengan metabolisme pembentukan sel darah merah. So satu organ tu tak berdiri secara individual. So we must also see the balance of satu organ crossover kepada organ-organ yang lain. Itulah sebabnya we always tell people tak boleh lihat blood test secara singular. We have to see the whole blood test as collective. And then kita lihat pada certain test yang baru seperti homocysteine. Kita akan lihat pada kebekalan B12 dalam badan. Hormon seperti CRP, protein analysis, high sensitive C-reactive protein. Ini digunakan untuk menghitung inflamasi dalam badan kita. Sekiranya inflamasi C-reactive protein homocysteine semua tinggi, kita risau kepada cardiovascular punya concern, kita risau kepada liver punya concern, di mana metabolisme dalam liver adakah terganggu, dan dia ada spill over kepada cardiovascular system. Cardiovascular system maksudnya jantung dan semua saluran-saluran darah dalam badan. Balik kepada hormon, kita juga lihat kepada ada hormon like hormon-hormon lelaki ataupun wanita seperti testosteron, hormon lelaki. Sekiranya testosteron tu sangat rendah, memang dia akan ada masalah kesihatan lelaki. Mungkin dia ada kesusahan untuk meningkatkan otot ataupun masa dalam badan. Training dia menjadi susah. Kalau dia bersenam, senang pancit, kurang fokus, ada brain fog dan sebagainya. Manakala kalau hormon perempuan pula dalam badan lelaki kalau tinggi sangat, juga masalah, sebab mereka boleh hold on lebih banyak, fat retention. Bagi perempuan pula, kita kena pastikan pengambilan hormon-hormon ni pada waktu yang betul. Sebab untuk female ada cycle, di mana ada kitar haid, di mana ada waktunya, waktu puncak seperti waktu ovulasi, di mana hormon estrogen ada pada paras yang tertinggi. Mungkin hormon progesteron atau hormon yang bagi penempelan dalam rahim, sekiranya ada janin, dia akan mula meningkat pada waktu-waktu tertentu. So this is again kebolehan seorang doktor untuk kenal pasti waktu-waktu yang paling sesuai untuk sunting darah pada waktu yang tepat. So kalau dia buat timing yang salah, katakan buat pada waktu period and nak check hormon estrogen, mestilah tak ada. Mestilah ada angka pada yang lebih rendah. So kalau pergi buat rawatan pada ketika itu, akan dapat information yang salah. And then the decision making pun akan jadi tak betul. Okay, so other things yang agak concerning today juga is to know vitamin D sangat-sangat rendah di kalangan masyarakat setakat ni, because mungkin pendedahan pada cahaya matahari sangat kurang, tak keluar, pemakaian yang cukup gelap and terlebih tutup. All of this menyebabkan vitamin D ni semakin lama semakin drop. So bila vitamin D drop, banyak isu lain. Immunity drop, kesihatan tulang drop, gigi jadi lagi rapuh. All of this is happening. And then we have also things that we want to understand is iron, B complex, B12, folic acid, ferritin. Ini kebanyakan kepada kaum hawa, di mana ada isu berkait tentang rasa letih, tak bermaya, ada period bleeding yang tak betul, terjejas, mungkin hanya ada 1-2 hari saja hanya ada bleeding, dan also dia rasa macam lepas sebelah petang ni dia dah mula rasa letih dan sebagainya. Other than that, kita lihat pada hormon-hormon stres. Ramai orang sekarang ni sangat stres. Ada hormon seperti kortisol untuk kita lihat sama ada melalui pengambilan darah ataupun melalui air kencing, kita boleh sukat kortisol, dan juga ada DHA, dihydroepiandrosterone. Kita lihat sekiranya ada perempuan ada masalah PCOS, sekiranya lelaki yang rasa tak bertenaga. All of these tests is the hormonal test. And then kita juga go into tumor markers. Mungkin tumor markers ni mungkin ada dispute.
ada banyak pakar onkologi tak bersetuju kata tumor markers ni bukan satu penghitung yang ultimate untuk kita sunting, but at least there is some parameter. Sekiranya ada tumor markers ni yang mula meningkat, kita can raise curiosity on how is the cell operating, ataupun certain organ tertentu ada certain marker macam alpha fetoprotein, CEA, CA19.9, CA15.3, CA125. We know these markers exist. Of course, kita kena cross match dengan symptoms dalam badan juga. Kalau ada symptom-symptom tertentu, barulah kita pun nak menghitung dengan lebih detail melalui blood test. Yang terakhir sekali ialah of course kita akan lihat pada blood group kategori. Anda blood group apa? Biasanya ramai orang kalau dah buat sekali tu dah tahu, tak payah buat lagi sekali lah dalam secara berterusan. And last is urine analysis. So urine analysis, ada banyak benda kita boleh lihat. Sama ada lihat ada kuman, sama ada kita lihat macam mana kidney function tu secara betul, ada tak pembentukan pasir-pasir ataupun kristal ataupun oksilate tengah berlaku, dan kalau ada pendarahan dalam air kencing atau ada kuman dalam air kencing, kita boleh analyse. And some patients yang selalu ada masalah kencing kotor yang berterusan ni, kita akan also proceed untuk buat analisis yang lebih dalam, nak tahu spesies-spesies bakteria apa yang tengah wujud. Kadang-kadang kita akan bekalkan, doktor akan bekalkan broad spectrum antibiotics yang bersifat large scale. Kita cuba berantas beberapa jenis, tapi rupa-rupanya yang kita bagi tu tak tepat kepada infection tu. Sebab tu infection tu selalu berulang-ulang. Okay, so these are the few things yang you can get dalam doing a proper blood test. So anggaplah blood test ni sebagai satu penghitung macam servicing kereta anda. Anda kena tahu di mana situation badan you, because you have the luxury of endocrine system yang selalu gives you a better mood, energetic, the power and everything. And you also have the detoxification system macam liver dengan kidney yang buat semua sisa-sisa kumbahan, everything, the exhausting of things out. So both of it plays a very important role. Tetapi kebanyakan blood test yang biasanya akan anda pergi buat hanya akan fokus kepada the exhaust, hanya tengok pada kidney, liver, gula, kolesterol dan sebagainya. Jarang sangat untuk invest untuk pergi buat the endocrine system. After a certain age dah masuk, sangat-sangat penting untuk lihat kepada endocrine system, because makin lama mungkin ada orang akan putus haid, makin lama pada lelaki lebih pada umur 35 tahun ke atas, hormon-hormon seperti testosteron semua akan mula drop. So it's very important for you to understand how important untuk physician ataupun doktor perubatan you untuk melihat informasi-informasi ini. Bila kita dapat informasi-informasi ini, kita dapat membekalkan informasi yang accurate. We have a better planning strategy. Tanpa all the biofeedback information, kita hanya boleh buat anggaran pada hormon-hormon ni, mungkin tak ada isu, tak perlu risau. Kalau orang yang tengah lose weight and everything, invest in doing hormonal test. Mungkin ada orang yang ada masalah kencing manis and everything, invest untuk buat serum insulin testing macam kawan baik saya Dr. Mani katakan. Invest in doing the serum insulin, because you're gonna get more information. When we get more information, kita akan lebih jitu to target the issue. We can even look into, kalau nak pakai ubat yang tertentu, we have better planning strategy. So diagnosing kadang-kadang ni kita kena buat secara betul supaya kita dapat long term punya benefit. So sekian saja episod Lesung Batu kali ini. Sehingga kita bertemu di episod akan datang, jangan lupa like, subscribe, follow us on our TikTok, YouTube, Instagram and also Facebook. Until then, kita lesung kau-kau.